Ingat, hari raya, hari gembira, hari kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat menyambut hari raya Idul Fitr. Taqabbalallahu minna wa minkum. Isu tentang ziarah kubur di pagi raya ni telah banyak diperbincangkan lah. Ya, banyak orang berdebat, ada banyak polemik. Tapi kebanyakan ulama yang Tok Abah rujuk, hari raya, hari gembira. Jadi kalau boleh, tak payahlah ziarah kubur. Kecuali awak happy pergi kubur. Takkan nak senyum ketawa riang gembira depan kubur. So why not ziarah kubur sehari sebelum raya ataupun bila-bila, jangan di pagi raya. Mungkin dah seminggu raya, pergilah ziarah kubur. Dan itu bukannya satu tuntutan. Tidak ada sunnah untuk pagi raya ziarah kubur, tak ada. Itu adat kita di Malaysia. Tapi kalau kita nak juga pergi ke kubur, ziarah kubur silakan, tetapi ikut dia punya tertib. Jangan menangis merarung. Nak baca Yasin silakan. Bukan tak boleh, tapi bukan itu sunnahnya. Bukan itu caranya ziarah ke kubur yang Nabi ajar. Boleh tak baca Quran? Baca Quran silakan. No problem. Tapi di kubur kita disuruh berdoa. Disuruh bagi salam pada ahli kubur dan mereka dengar, tapi mereka takkan jawab. Kalau mereka jawab awak dengar, hitam. Kubur tidak ada isu orang yang uzur tak boleh ke kubur. Tapi kita tak bolehlah buat apa yang orang, katalah orang yang uzur nak baca Quran, pegang mushaf, tak bolehlah. Tapi kalau dia nak berzikir, nak berdoa, hadiahkan pahala Fatihah, silakan. Yang pakai seluar, pakai kain tu tak jadi isu lah. Apa nama di kubur tu tak nampak. Itu semua kata-kata kepercayaan orang lama, ya. Tapi sebenarnya niat mereka untuk memastikan yang ziarah kubur itu dalam keadaan yang tertib, sopan dan kata tu syariah compliant. Memberi duit raya ni tak adalah timbul sampai ke wajib, ya. Ianya satu tradisi yang pada dasarnya baik. Duit raya ni biasanya untuk kanak-kanak. Benda-benda ni lah. Duit raya menyebabkan mereka happy. So why not kita kongsikan kegembiraan ini dengan kanak-kanak. Ianya satu benda yang sangat baik dengan syarat. Jangan mengharap, Abah pesan pada anak-anak dulu, pada cucu-cucu. Jangan pergi rumah orang, pergi siapa-siapa pun, berapa kali keluarga ke, mengharap dapat duit raya. Dia tanya, ada duit raya? Mana duit raya? Don't ever ask that question. Itu tak betul, tak sopan lah. Sebab kita takut membebankan orang rumah yang mungkin tak ada kemampuan nak bagi duit raya. Memberi duit raya ni dengan niat sedekah, dengan niat untuk mengembirakan kanak-kanak, anak-anak kecil ini, maka mudah-mudahan dapat ganjaran pahala yang melimpah ruah. Soalan anak-anak yang memaksa mak bapa untuk dapat duit raya ni, insya-Allah tak timbul. Sebab mereka telah dididik dengan seimbang, berimbang dan seimbang. Penting kita pakai benda yang cantik, yang kita seronok, our favourite colour pula tu, maka kita akan dapat menyambut hari raya dengan ceria, dengan gembira. Itu yang penting. Tak semestinya pakai baju baru. Dan janganlah anak-anak, ya, anak-anak kena insaf, kena faham tanggungjawab mak ayah, jangan meminta sesuatu yang di luar kemampuan ibu bapa. Konsep puasa 6 ni sangat penting lah, ya. Sebab ini based on hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua orang tahu. Barang siapa berpuasa 1 bulan dalam Ramadan Karim dan berpuasa pula 6 hari dalam bulan Syawal, maka dia dianggap seperti berpuasa sepanjang tahun. Dan Tok Abah baru terbaca satu kata-kata mulia lah, kata-kata mutiara. Seorang ulama dia kata apa? Kalau kamu anggap setiap hari adalah hari Ramadan, kamu akan sentiasa berhari raya di akhirat. Sebabnya kita buat setiap hari macam Ramadan. Kita jaga semua. Kita jaga mulut, jaga makan, jaga minum, jaga mata, jaga hati, jaga lidah. Semua kita jaga. What if kita jaga every day? Dia akan berhari raya happy di akhirat. Ini balik kepada asas lah, ya. Sebabnya ni manusia ni berbagai-bagai. Ya, Tok Abah telah mengkonsel lebih kurang 30,000 kes sejak tahun 70-an sampai sekarang. Dah disebut oleh ramai ulama moden, ya, bahawa social media ini kalau salah tadbir, salah urus, salah guna, dia menjadi asbab ramai orang masuk neraka. Forward benda yang tak betul, tidak pasti, jangan kongsi. Barang siapa yang menyampaikan satu maklumat, forward maklumat yang tidak disiasat, tidak tabayun, dosanya macam berbohong. Itu maksud hadis. Tok Abah dah tak pernah lah nak ambil makanan, nak post ke social media. No, kecuali WhatsApp group family. Untuk your own family WhatsApp group, okey lah. Tapi niat kena betul, cara kena betul, hasil kena baik. Kita tahu kemampuan semua. Mereka memang mampu pun nak makan benda ni. Kalau nak, that's all. Tapi kalau masukkan ke Facebook, ke Instagram, TikTok, jangan tunjukkan yang awak mewah, takut ramai orang miskin yang tengok. Jangan tunjukkan gambar awak bahagia dengan anak-anak awak, sebab ramai di luar sana yang
tak ada anak ataupun kematian anak. Jadi apa niat awak? Tapi kalau niat awak nak mempamerkan kesyukuran sebagai satu memberi, niat untuk bersyukur perlu ke letak kat Facebook, kat social media. Kalau niat untuk satu rekod, tapi kenapa sibuk masukkan kat social media, satu dunia tengok. Niat aku baik, betul. Caranya betul tak? Hasilnya bagus tak hasilnya? Kalau niat baik, cara betul, syariah compliant, hasilnya positif, buat. Selamat dunia dan akhirat. Rumah terbuka ataupun open house ni satu amalan yang sangat baik. Syurga merindukan 4 golongan manusia. Orang yang jaga Ramadan, orang yang jaga Quran, orang yang jaga lidah, orang yang beri orang lain makan. Kalau niat kita ni buat open house ni untuk menjamu, untuk bagi orang makan, dapat pahala, ya, walaupun pada orang yang kita kenal, pada orang yang bukan Islam dan sebagainya, no issue. Bila kita sebut open house sebagai wahana untuk perpaduan, sesama kejiranan, sesama manusia, tak kisah apa agama, lakum dinukum waliyadin. Tunjukkan yang kita orang Islam tertib, sopan dan syariah compliant. Orang akan respect. Bila kita beri balik pada masyarakat, maka Allah akan tambah yang kita sedekahkan atau yang kita infakkan itu, insya-Allah.